Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Zaki bin Muhammad Azam, nombor matrik BA 18110295 dari Kos Geografi Universiti Malaysia Sabah. Yang saya hormati Dr. Muhammad Syauqi bin Muhammad Razi, pensyarah AJ 21003, Empayar Uthmaniyah dan Asia Barat Moden hingga Perang Dunia Kedua. Pada hari ini saya akan menceritakan tentang siri Perang Salib, kesan kepada pihak barat di Turki. Saya akan menceritakan tentang kesan sosial dari segi aspek sosial iaitu agama. Kejatuhan Empayar Uthmaniyah oleh kuasa barat menyebabkan berlakunya kesan sosial terhadap agama Islam di Turki. Hanya dalam beberapa tahun, Empayar Uthmaniyah yang berpegang teguh kepada ajaran Islam telah jatuh dan sejarah Islam telah dipadamkan dan diruntuhkan. Kejatuhan ini terlahirlah sistem sekularisme di Turki. Semua ini telah didorong oleh insan yang bernama Mustafa Kemal Atatürk yang menukarkan sistem sosial Islam yang telah wujud sekian lama di Turki menjadi sistem sekularisme. Kejatuhan Empayar Uthmaniyah ini disebabkan oleh kesilapan mereka menyertai Perang Dunia Pertama pada tahun 1914. Pemberontakan merupakan faktor terpenting dalam kejatuhan Empayar Uthmaniyah kerana tiada lagi kesefahaman antara pemimpin dengan rakyat. Buktinya dapat dilihat apabila pemberontakan antara puak Kurdish, puak Druze di Syria serta tuan-tuan tanah di Anatolia dan Janissary telah mengganggu tumpuan tentera Uthmaniyah menentang Austria, Poland dan Safai yang telah menyebabkan kejatuhan empayar terhebat Uthmaniyah. Ekoran persetujuan mereka menyertai Perang Dunia Pertama ini telah membuka pintu kepada British, Rusia dan Greece dari pihak barat menyebabkan yang mewakili pihak bersekutu. Rakyat di Turki menganggap Mustafa Kemal Atatürk sebagai wira mereka. Kehebatan pemimpin Turki Mustafa Kemal Atatürk dalam menyatu padukan penduduk Turki dalam satu identiti membentuk identiti Turki bagi mengusir kuasa barat di Turki. Kepintaran pemimpin Mustafa Kemal Atatürk dalam menyatu padukan Turki dan disanjung tinggi oleh masyarakat. Namun begitu, Mustafa Kemal Atatürk telah mengambil langkah drastik bagi mengatasi perbalahan antara kerajaan lama Uthmaniyah dan kerajaan moden Turki dengan menghapuskan sistem pemerintahan Uthmaniyah yang wujud sejak 1299 tahun. Mustafa Kemal Atatürk ini, dia ingin membina sebuah kerajaan yang sekular di bawah kepimpinan dan menghapuskan sistem pemerintahan yang lama Uthmaniyah bagi mengukuhkan cengkaman beliau dalam menguasai di Turki. Oleh itu, keseluruhan warisan Empayar Uthmaniyah ini dihapuskan dan semua keluarga pemerintahan Uthmaniyah yang lama dibuang ke negeri agar pengaruh lama yang dihapuskan sepenuhnya. Mustafa Kemal Atatürk melakukan hal sedemikian bagi membersihkan daripada campur tangan politik yang melibatkan agama dengan politik. Beliau berpendapat bahawa agama dan politik hendaklah dipisahkan dan tidak boleh disatukan. Peralihan kuasa oleh Mustafa Kemal Atatürk menyebabkan empayar Islam Uthmaniyah telah jatuh dan diremehkan kerana institusi Islam dan peranan ulama telah dihapuskan di Turki. Jawatan penting seperti pegawai kerajaan sebelum ini diisi oleh alim ulama yang pakar dalam bidang agama Islam dalam menjadi penasihat dalam bidang kemasyarakatan dan ketenteraan. Namun begitu, semasa era pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk telah mengambil langkah dalam menghapuskan jawatan penting seperti mufti dan syekh Islam yang berunsurkan Islam dihapuskan. Selain itu, institusi mahkamah syariah digantikan dengan mahkamah sivil iaitu Badan Kehakiman Sivil Turki yang mana memberikan impak yang besar kepada amalan dan nilai-nilai Islam dalam masyarakat Islam di Turki. Hal ini mengakibatkan Islam tidak lagi relevan dan tidak lagi dipandang tinggi oleh masyarakat di Turki. Pemansuhan agama Islam ini dianggap lapuk dan pemerintahan yang menggantikan sistem pemerintahan Islam dengan sistem sekularisme di Turki moden. Hal ini dapat dilihat apabila peraturan
dalam Islam tidak lagi digunakan seperti hak pembagian harta pusaka, hukum hakam berkenaan wanita tidak boleh berkahwin dengan orang bukan Islam, dan maksiat dilakukan secara terang-terangan. Hal ini mengakibatkan agama Islam diremehkan dan dipandang rendah oleh masyarakat Turki pada masa itu. Tambahan lagi, kerajaan Turki bertindak dengan lebih agresif dengan membatalkan Islam sebagai agama rasmi di Turki. Agama Islam tidak lagi dimartabatkan kerana dianggap lapuk, dan buku berkenaan undang-undang Islam dibatalkan. Nama Allah dalam urusan rasmi kerajaan turut dihapuskan kerana pemerintahan Turki ingin membina sebuah negara yang moden tanpa mencampur adukkan politik dan agama. Pemansuhan berlaku apabila Undang-Undang Perlembagaan 1937 menjelaskan bahawa kerajaan Turki sekarang adalah negara sekularisme secara rasmi. Kesan sosial yang kedua iaitu kesan sosial dari segi aspek sosial, dari segi gaya hidup masyarakat. Pemodenan Turki dalam mengamalkan sistem sekularisme telah mengubah gaya hidup pakaian cara barat di Turki sebagai simbol ketamadunan. Motif utama daripada langkah ini bagi mengubah cara penampilan agar tidak kelihatan ketinggalan zaman dan seiring fashion pada zaman itu. Kod pemakaian topi 1925 telah diperkenalkan bagi menggantikan serban dan kopiah kerana kelihatan sangat mundur dan sangat ketinggalan zaman oleh masyarakat barat pada masa itu. Oleh itu, brawler atau topi telah digantikan sebagai kod pemakaian rasmi kerajaan bagi menggantikan serban dan kopiah. Manakala pemakaian tudung oleh kaum wanita digantikan dengan scarf, dan wanita hendaklah memakai skirt di tempat awam sebagai pakaian yang menunjukkan ketamadunan masyarakat pada masa itu. Lebih teruk lagi, pemakaian cara hidup Islam adalah satu kesalahan dan jenayah pada masa itu yang boleh menyebabkan mereka dikenakan tindakan yang keras dan dibuang kerja daripada sektor perkhidmatan awam di Turki. Akhir sekali, pemodenan Turki dengan mengamalkan sistem sekularisme telah mengubah penterjemahan dan pentafsiran Al-Quran ke dalam bahasa Turki. Mustafa Kemal Atatürk berpendapat bahawa rakyat Turki akan lebih faham kepada Al-Quran jika Al-Quran diterjemahkan dalam bahasa Turki dalam memahami Al-Quran serta mengamalkan isi kandungannya. Kerajaan Turki telah mewujudkan satu pertubuhan penterjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Turki supaya makna dan maksud asal ayatnya tetap sama seperti dalam bahasa Arab. Namun begitu, terdapat juga yang berpendapat bahawa kerajaan Turki sekadar hanya membuat propaganda bagi menjatuhkan Islam. Kerana Mustafa Kemal Atatürk, beliau telah menutup masjid dan melarang rakyatnya untuk solat berjemaah di masjid. Kerajaan Turki telah mengeluarkan undang-undang dengan melarang rakyatnya membaca Al-Quran di pintu-pintu masjid, di tempat awam dan jalanan. Hal ini menyebabkan runtuhnya sistem sosial Islam dalam masyarakat Islam di Turki dengan mengamalkan sistem sekularisme yang telah diwujudkan oleh pemimpin mereka iaitu Mustafa Kemal Atatürk.